سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام سلام سلام كمسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin muslimat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan akan adab kepada kekasihnya dan pilihannya, yaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Allah mengajarkan adab kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, "I'lam annahu kana kathirat dara'ati wal ibtihal daimas su'ali minallahi ta'ala ay yuzayyinahu bimahasinil adabi wa makarimil akhlaqi." Ketahuilah olehmu bahwasanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat banyak menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah memperhiaskan dirinya dengan adab budi pekerti yang baik dan akhlak-akhlak yang mulia. Maka bersabda Nabi SAW di dalam doanya, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, perbaikanlah kejadianku dan perbaikanlah akhlakku. yakni ya Allah, perbaikanlah olehmu akan zatku dan sifatku. Dan Nabi meminta supaya Allah Ta'ala memperbaikkan akan zahir daripada mengerjakan ibadah yang zahir dan memperbaikkan akan batinnya dengan mengerjakan ibadah yang batin. Dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperkenankan doa Nabi SAW yang mana Nabi berdoa supaya diminta untuk memperindahkan akhlaknya, supaya akhlaknya itu adalah akhlak yang terpuji. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperkenankan doa Nabi dan menyempurnakannya dengan firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, nescaya akan aku istijabkan, yakni aku akan perkenankan doa kamu. Berkata Sa'ad bin Hisham, berkata seorang yang bernama Sa'ad bin Hisham, satu ketika aku masuk ke dalam rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, maka aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kepadaku, "Adakah tidak engkau membaca Al-Quran?" Maka aku berkata, "Bahkan aku membaca Al-Quran." Kata Sayyidatina Aisyah, "Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti yang tersebut dalam Al-Quran." Jadi kalau kita nak menilai ataupun memahami akhlak Nabi SAW, akhlak Nabi adalah seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Nabi itu adalah mempunyai akhlak yang agung, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Itu di antara akhlak perangai budi pekerti Nabi SAW. Dan bahawasanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajarkan adab-adab yang indah dan akhlak-akhlak yang baik kepada Rasulullah SAW di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin." Maafkanlah, ambillah olehmu kemaafan di atas kesalahan manusia wahai Muhammad, dan suruhlah mereka mengerjakan kebaikan dan berpalinglah daripada segala amalan-amalan jahiliyah. Di antara adab Nabi SAW yang disebutkan dalam Al-Quran lagi, Allah Ta'ala berfirman, "Wasbir ala ma asabaka inna dhalika min azmil umur." Allah Ta'ala menyuruh Nabi sabar di atas segala musibah, di atas segala perbuatan
yang dilakukan musuhnya terhadap Nabi SAW. Wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Dan sabarlah olehmu ya Muhammad terhadap barang yang menimpa kepadamu daripada kesakitan. Sesungguhnya yang demikian itu sebahagian daripada perkara yang dicita-citakan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi supaya memaafkan manusia dan memaafkan dan mengampunkan manusia di atas kesalahan yang mereka lakukan terhadapnya. Itu sebagai satu contoh tauladan akhlak Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkanlah olehmu daripada kesalahan manusia, wahai Muhammad, dan ampunkanlah mereka itu daripadanya, kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa taala kasih sayang kepada mereka-mereka yang melakukan kebajikan. Dan Allah Ta'ala mengajarkan adab di antaranya, Allah Ta'ala menyuruh Nabi melakukan adil, berbuat baik sesama makhluk, berbuat baik sesama manusia, sama ada manusia yang kafir ataupun yang muslim, dan memberi kebaikan kepada kaum kerabat yang hampir dengan kita. Dan Allah Ta'ala mengajarkan adab kepada Nabi supaya sentiasa menegah manusia daripada melakukan kemungkaran dan fahsya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh dengan berbuat adil dan berbuat kebajikan, dan Allah menyuruh memberi kebajikan kepada kerabat yang hampir, dan Allah menegah daripada melakukan kejahatan dan mungkar dan kezaliman. Itulah di antara adab yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW yang termaktub dalam Al-Quran. Sebab itulah Nabi itu seorang yang mudah memaafkan, Nabi itu seorang yang adil, sentiasa menyuruh melakukan kebaikan dan sentiasa melarang manusia daripada melakukan maksiat. Dan apabila ada kesalahan manusia yang dilakukan ke atas Nabi SAW, Nabi sangat sabar dan Nabi sangat mudah mengampunkan. Kerana itulah di antara akhlak-akhlak Nabi yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu datang, Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW adab-adab tersebut, dan Nabi sampaikan kepada para sahabat, kemudian sahabat sampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampailah kepada kita. Maka hendaklah kita berakhlak dengan akhlak yang telah ditauladankan, yang telah dicontohkan Nabi SAW. Kerana di antara dakwah Nabi kepada kita adalah untuk memperbaiki akhlak, supaya kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan, aku dibangkitkan supaya aku menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, dan aku akan mengajarkan kepada umatku akhlak-akhlak yang baik, budi pekerti yang indah. Kerana dalam sebuah hadis Nabi bersabda, agama Islam itu dikelilingi dengan akhlak yang terpuji. Nabi bersabda, innallaha ta'ala haffal islama bimakarimil akhlaqi wa mahasinil a'mali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengelilingi akan agama Islam itu dengan akhlak-akhlak yang terpuji dan amalan-amalan yang indah. Jadi agama Islam itu tidak lain tidak bukan adalah di antara yang utamanya adalah untuk mengajarkan kepada umatnya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi sayugianya sepatutnya lah umat Islam itu berakhlak dengan akhlak yang disampaikan Nabi SAW. Dan Nabi memberi satu peringatan kepada kita, seandainya kita tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka tidak akan masuk ke dalam syurga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wallazi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata illa husnul akhlaqi. Demi sesungguhnya Tuhan yang telah menjadikan diriku dengan kudrahnya, tidak akan masuk ke dalam syurga melainkan orang yang mempunyai akhlak yang baik, orang yang mempunyai akhlak yang terpuji. Jadi mudah-mudahan muslimin muslimat rahimakumullah, Allah menganugerahkan kita perangai budi pekerti yang baik,
dan kita berbuat baik sesama manusia kerana Allah Ta'ala kasih kepada orang yang melakukan kebaikan. Kita kukuhkan hubungan kita sesama manusia, dan dalam masa yang sama kita mentaati, menjunjung perintah yang telah diarahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, dan meninggalkan segala fahsyak dan mungkar, segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.